Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan membahaskan tentang salah satu isu perlembagaan yang menjadi peruntukan utama dalam perlembagaan, iaitu isu kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah status seseorang individu yang menentukan hubungan seseorang dengan suatu negara. Kewarganegaraan menjadi salah satu perkara yang penting dalam mengenal pasti hak, tanggungjawab dan keistimewaan tertentu seseorang dalam suatu negara. Adakah kewarganegaraan boleh diubah? Ya, dalam beberapa keadaan, seseorang boleh memilih untuk mengubah kewarganegaraan mereka. Biasanya melalui proses permohonan dan persetujuan dari pihak berkuasa berkenaan. Walau bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa tidak semua negara mengiktirafkan kewarganegaraan, di mana seorang individu tidak boleh memiliki lebih daripada satu kewarganegaraan. Jadi, pemilih untuk mengubah kewarganegaraan mungkin melibatkan kehilangan kewarganegaraan yang sebelumnya. Di Malaysia, seseorang individu itu boleh memperoleh kewarganegaraan melalui cara yang telah diperuntukkan oleh perlembagaan. Terdapat 4 cara yang diperuntukkan. Pertama sekali ialah memperoleh kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Dalam hal ini, pemerolehan kewarganegaraan dapat diasingkan dalam 3 situasi dengan syarat-syarat tertentu. Pertama sekali, warga negara Persekutuan 1957 dengan syarat kelayakan adalah secara pendaftaran atau naturalisasi. Seterusnya, situasi di mana lahir antara 31 Ogos 1957 sehingga Oktober 1962 dengan syarat ibu bapa individu itu adalah warga negara atau permastautin tetap. Situasi ketiga ialah lahir di persekutuan pada atau selepas kemerdekaan dengan syarat kelayakan bapanya adalah warga negara ataupun berkhidmat dengan kerajaan persekutuan. Lain pada itu, kelahiran didaftar dengan pejabat konsul persekutuan. Cara kedua yang telah diperuntukkan ialah secara pendaftaran atau permohonan. Dalam situasi ini, pemerolehan kewarganegaraan dapat diperoleh apabila isteri dan anak adalah warga negara. Seseorang yang berumur kurang daripada 21 tahun dan didaftar oleh ibu atau bapa yang bukan warga negara. Selain itu, ialah seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan lahir di persekutuan sebelum Hari Merdeka dengan syarat mereka berkelakuan baik dan berniat menjadi permastautin tetap persekutuan. Akhir sekali, seseorang yang berumur 18 tahun dan bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia dengan syarat permastautin adalah selama 7 hingga 10 tahun sebelum permohonan. Cara ketiga yang diperuntukkan perlembagaan ini adalah diberikan kepada individu atau warga asing yang berumur lebih daripada 21 tahun dan berminat menjadi warga negara Malaysia dengan syarat-syarat yang akhir sekali, pemerolehan kewarganegaraan dapat diperoleh secara percantuman wilayah. Pemerolehan kewarganegaraan ini diberi kepada penduduk Singapura, Sabah dan juga Sarawak yang menganggotai Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Namun demikian, kewarganegaraan seseorang individu tersebut juga boleh dibatalkan atau ditamatkan oleh kerana syarat dan sebab-sebab tertentu. Status kewarganegaraan seseorang boleh dibatalkan melalui 2 cara, iaitu secara sukarela di mana seseorang individu itu menolak kewarganegaraannya. Kedua, kewarganegaraan seseorang itu boleh diwujudkan oleh kerajaan. Menurut Perkara 24, kerajaan boleh mewujudkan kewarganegaraan seseorang atas sebab seperti seseorang individu itu telah menjadi warga asing atau mempunyai negaraan warga negara.
Bermaspaking di negara asing lebih 5 tahun tanpa pendaftaran juga boleh diwujudkan kewarganegaraannya berdasarkan hak-hak dalam perlembagaan. Dalam pada masa yang sama, pelucutan kewarganegaraan boleh disebabkan memperoleh kewarganegaraan secara tipu atau palsu, menjadi warga asing melalui perkahwinan dengan negara lain, dan juga ibu bapa yang hilang kewarganegaraan. Dan akhir sekali, menerima apa-apa jawatan atau pekerjaan di bawah kerajaan negeri di luar persekutuan tanpa keizinan. Perlucutan kewarganegaraan ini akan melalui prosedurnya yang tertentu, di mana individu akan diberitahu secara bertulis berserta dengan alasan. Seterusnya, individu itu perlu merujuk kesnya kepada sebuah jawatan kuasa siasatan. Dan akhir sekali, pelucutan kewarganegaraan akan ditentukan oleh kerajaan menerusi laporan daripada jawatan kuasa siasatan. Demikian itu serba sedikit maklumat yang dapat saya bahaskan dalam video urusan saya kali ini. Dengan itu, saya berharap penjelasan ini dapat memberi anda pemahaman yang lebih baik tentang konsep kewarganegaraan dan pentingnya peranan dalam mengenal pasti hubungan individu dengan negara. Terima kasih kerana mendengar.